Tuan-tuan, seorang pakcik di Bukit Sekilau, dia tukang gali kubur tuan-tuan. Pukul 2:30 pagi dia nak mengebumikan mayat seorang lelaki yang mati kemalangan di Jabur. Ya, 2:30 pagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sampai dia terima panggilan 2:30 pagi daripada pihak hospital kan. Hospital sekarang ni orang mati, orang yang dah meninggal, pihak hospital akan uruskan. Waris hanya tuntut saja. Tuan-tuan, 2:30 pagi terima panggilan. Pak mak, pak cik bawa kawan dia seorang pergi hospital nak ukur lah, nak gali liang lahat, nak kena ukur. Ya, sebab ada orang Bukit Sekilau yang lain yang gali lubang kubur tuan-tuan. Bayangkan dia tengah gali lubang kubur, dia nampak tengkorak di sebelah. Bayangkan jadi macam tu tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, waktu tengah mula penggalian, dia gali lubang kubur tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai ke liang lahat. Liang lahat ni ada dua bentuk. Satu orang selalu buat L yang bentuk ke dalam, satu L yang lurus. Kalau kita berdiri atas kubur, kita boleh nampak L yang lurus. Dan kadang-kadang kalau di belah kampung, orang akan buat liang lahat tu L ke dalam. Betul kan? Maknanya tuan-tuan nak bagi tahu, 3 orang duduk dalam gali lubang kubur, 2 orang duduk atas nak sambut tanah. Waktu penggalian dimulakan, penggalian dimulakan sampai nak liang lahat tu L ke dalam tu tuan-tuan. Waktu orang tengah cangkul menggunakan tangkul yang pendek tuan-tuan, di tengah dalam liang lahat tu sebau sesuku, tiba-tiba mata cangkul tu dia berlaga pada seolah-olah berlaga seperti berlaga pada batu. Bila berlaga pada batu, makna kita boleh bayangkan mata cangkul berlaga dengan batu, maka bunyi dia macam mana, betul kan? Dan seolah-olah seperti bunyi bila berlaga mata tu dengan batu tu, seperti seolah bunyi cermin yang pecah. Jadi semakin lama dia gali, makin dalam untuk liang lahat tu, tiba-tiba dia nampak macam benda yang berwarna hitam. Berwarna hitam tuan-tuan, ni cerita betul ni, saya tak tipu. Untuk pesanan saya tuan-tuan. Jadi bila dah ada nampak warna hitam tu, pihak yang menggali tu, pakcik tu kata, kita kambuh balik tanah. Kita kambus balik tanah, kita kata pergi tempat lain lah. Kita cukup jangan gali di sini. Tuan-tuan bayangkan tengah gali, siap gali, nak siap lagi sikit lagi nak gali liang lahat. Bila nampak benda warna hitam, terus tak gali. Bila tak gali tuan-tuan yang dirahmati Allah, pakcik tu kata, kita pergi jauh sikit, 100 meter kita tukar tempat. Ke bumi balik, kambuh balik tanah. Orang kambuh balik tanah tuan-tuan, kambuh balik tanah. Dia pergi sejauh 100 meter daripada tanah yang pertama, lubang kubur pertama, pergi 100 meter jauh sikit daripada lubang kubur pertama, buat penggalian kali yang kedua. Tuan-tuan, penggalian lubang kubur yang kedua dimulakan. Dia gali tuan-tuan lubang kubur kali yang kedua, dia gali, sampailah ke liang lahat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan jelas kali ni, tadi dia gali liang lahat tu sesuku, kali ni tengah sikit tuan-tuan. Bila dia gali sampai tengah tuan-tuan, memang penuh dengan jelas di seluruh liang lahat sampai tengah tu, daripada awal sampai tengah tu tuan-tuan, memang penuh dengan warna hitam panjang. Semakin dia gali tuan-tuan, kedengaran seperti bunyi tuan-tuan, hembusan nafas daripada dalam tu tuan-tuan, seperti bunyi hembusan yang cukup kuat, seperti bunyi angin yang ribut tuan-tuan. Semakin kuat dan semakin kuat. Tuan-tuan, pakcik tu kata, kita kambus balik tanah. 2 kali tuan-tuan, dari kali lubang kubur tuan-tuan di Bukit Sekilau. 2 kali tuan-tuan kambuh balik tanah. Bila kambuh balik tanah tuan-tuan, kali ni tiba-tiba waris telefon, dia kata minta tolong cepat sikitlah gali lubang kubur sebab mayat dah lama meninggal. 2:30 pagi tuan-tuan, mayat meninggal tuan-tuan. Dah pukul berapa? 6:30 gali. 6:30 gali kalau 2-3 jam tuan-tuan satu lubang. Tuan-tuan bayangkanlah pukul berapa nak kebumikan mayat. Kita ni tuan-tuan, bila kita akan mati tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata guru kami tuan-tuan, kita semua manusia, kita akan mati. Jangan takut, dia kata. Yang kita nak kena takut ialah macam mana kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kena takut. Sebab tu siapa pun kita, hebat mana pun kita, jangan takut untuk kita mati. Yang kita nak kena takut macam mana kita nak mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sebut tak kalimah la ilaha illallah? Orang pandang kita dengan pandangan yang buruk, itu pedulikan, sebab kita hidup kerana Allah Taala. Betul kan? Pasal kita hidup kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir pasal orang lain. Kena ingat tu. Bila dah kata jangan tanam kat situ, pihak waris dia telefon dah kata, okey, ni mayat dah lama sangat ni tuan-tuan. Mayat dah lama sangat ni. Lubang kubur dah jadi macam tu. Kambuh balik tanah. Cambuh lubang kubur yang kedua. Tuan-tuan, bila kambuh lubang kubur yang kedua tuan-tuan, dekat mana lagi nak gali tuan-tuan?
mayat semakin lama dah tuan-tuan, mayat semakin lama ni cerita ni tuan-tuan. Bila mayat dah semakin lama, pakcik tu kata, kali ni walau apa pun jadi tuan-tuan, dia kata kita tetap kena gali dan kita tetap kena tunggu tuan-tuan. Bila dah tuan-tuan lubang kubur yang kedua dah ditanam balik, kambuh balik, kali ni kita gali lubang kubur yang ketiga. Kali ni walau macam mana pun sekali tuan-tuan, lubang kubur ni tetap kita kena gali. Penggalian lubang kubur yang ketiga dimulakan tuan-tuan. Bila penggalian lubang kubur yang ketiga dimulakan tuan-tuan, kali ni pakcik tu sendiri yang duduk dalam kubur tu 3 orang tuan-tuan, 2 duduk di atas tuan-tuan. Penggalian dimulakan. Bila penggalian dimulakan, dia gali tuan-tuan. Kali ni bila sampai liang lahat nampak dengan jelas, berwarna hitam, kulitnya seperti cahaya, seperti yang keras tuan-tuan. Maka itulah yang dia beritahu pada saya, dia ceritakan pada saya tuan-tuan, apa yang memenuhi pada liang lahat itulah namanya seekor ular yang besar.